Hello, good day to all of you. Nama saya Cikgu Azri. You can call me Sir Azri or Cikgu Azri. Alright, okay. Selamat kembali abang, kakak semua. Everyone's good. Okay, dah minum and everything ya. Okay, baik. So kita nak sambung pasal cerita account kita ni lah. Okay, sekarang ni yang mana pula Sir? Baik, dia account ni first kali saya nak bagi tips pasal account ni. Account ni dia macam like satu topik yang you kena buat banyak kali tau. Dia macam like satu benda, satu dokumen tu you buat je 2-3 kali nanti dia dapat. Dia bukan theoretical. Dia bukan macam sejarah, perniagaan semua tu kita boleh baca dia kan. Account dia tak boleh. Account dia kena buat. Dia macam matematik juga. So kalau you buat, dia tahu, patutlah dia duduk kredit. Patutlah dia duduk debit. Benda tu dia ada logik dia. Tapi you takkan dapat logik tu kalau you tak buat dia 2-3 kali. Dia macam tu. Okay. So nanti kita buat lah nanti buat pelan-pelan buat satu-satu sikit-sikit. Okay, baik. Baik, saya sambung lah. Sekian saja ceramah saya tu. Okay, jom kita tengokkan kat sini. So story dia kat sini, dia kata maklumat ni adalah langkah-langkah. So bila dia cakap langkah, kita kena buat dia step by step. Satu-satu rasa satu-satu. Okay. So dekat sini dia nak buat apa tau? Ada perkongsian tapi nak bubar. Okay, before we go into this, ingat dalam kita buat account ni, dalam kita nak berniaga ni, of course ada risiko berniaga. Dan juga adalah lagi satu risiko adalah risiko of relationship. Itu satu benda yang kena ambil tahu juga dalam pembuatan perniagaan. Jadi ada orang dia buat milikan tunggal. Milikan tunggal ni risiko relationship dia adalah dia tak boleh diwarisi. So dia tak bersambung. Okey. Tapi kalau saya tak boleh bersambung saya, dia bolehlah ajar anak dia ataupun orang yang family yang dia suka tu benda tu. Tapi account tu, nanti dia punya account tu, kalau kita cerita pasal account dia, company dia tak ada continuation. Contoh dia buat 5 tahun, nanti anak dia sambung, anak dia kena buka company baru. Tidak boleh memakai lagi account dan juga financial punya performance account ayah dia. So rugilah. Sebab mungkin performance account ayah dia tu cantik. Debit masuk banyak, hasil banyak, nisbah aset adalah tinggi. Tapi nanti bila anak dia start ataupun ahli family dia lain nak start, they all have to start from zero. Nampak? So itu masalah dia kalau perniagaan milikkan tunggal. Kalau perkongsian pula, dia memang boleh kongsi. Ini pun sama tau. Ini pun tak ada continuation. Tak ada continuation. Dia just cakap, okay. Dia macam milikkan tunggal juga, cumanya dia 2 milikkan tunggal yang digabungkan. Maksudnya, this one ada share dia, this one ada share dia, macam tu. Tapi risiko yang kedua ni adalah bergaduh. Bergaduh ataupun ada dispute perebutan hak dan sebagainya. Ini memang terjadi sebab dalam 10 company, 8 memang akan berpecah. Macam you tengok band band music semua kan, dia berpecahan. This is the case. Sebab dia ada dispute yang kecil-kecil, nanti dispute tu akan jadi makin besar. Okay, sir. So macam mana cerita ni, sir? So kalau dah milikkan tunggal tak bagus, perkongsian tak bagus, sir, that's why kita pergi kepada yang ketiga, iaitu syarikat. Syarikat ni dia ada syarikat sendirian berhad ataupun syarikat berhad. So we are not going to touch more sangat pasal syarikat tu, tapi syarikat ni is better sebab risiko kalau apa-apa berlaku kesalahan dan sebagainya, risiko akan terletak pada syarikat dan bukan individu tu. Dan kemudiannya syarikat boleh diwarisi. Dalam cerita kita ni bukan cerita duit tu tau, cerita account tu, the account profile tu. Kalau account profile syarikat tu cantik, so nanti bila diwarisilah account profile yang cantik tu walaupun pemilik baru. So tu konsep dia rasa. So that's more or less pasal pemilikan ni Okay, cerita kita kali ni on this story, we are talking about dia nak bubar the perkongsian. Dia nak bubar, you know dia nak bubar perkongsian account dia tu. Nak bubar je. So apa yang kena buat kalau nak bubar? Okay, this is the story kalau kita nak bubar dia. Okay, yang pertama kita kena rekod tutup
semua account asset. So bila nak berubah, semua asset kena tutup. Kecuali tunai dan bank lah, sebab tunai dengan bank nak tutup macam mana kan. So kita akan tutup semua account asset kita. Okay sir, dah tutup dah ni. Okay, dah tutup, dah declare dah berapa company tu ada. Berapa balance, duit semua dah ada kan. Lepas tu, rekod lah penerimaan tunai daripada jual aset tu. Bila kita tutup tu, most likely kita jual lah aset tu. Sebab kita nak bahagi-bahagi nanti. Okay, so kita dah jual aset. Kita tahulah tunai dapat berapa semua. Lepas tu bayarlah belanja realisasi. Belanja semua kos-kos untuk merealisasikan penutupan tu, kita dah bayar dah dia punya belanja-belanja semua tu. Okay, so lepas tu sir, lepas tu jangan lupa semua liability, hutang-hutang semua kena pergi settle lah. Kita dah jual aset, kos-kos penutupan kita dah buat, pergi pula tengok apa liability yang ada, bayarkan, settlekan. Okay sir. Lepas tu sir, lepas tu dah habis bayar hutang semua, last sekali kalau ada lagi balance, buat bayaran balik modal perkongsi. You know, this is a sharing, right? Kan kita ada perkongsian, right? So kalau ada duit lebih tu, share balik lah, bagi balik lah. Dekat ni, okay, kau punya berapa persen, ada dalam perjanjian tu kan. That is what's going to be. So dia punya root adalah yang C ni. Okay. So macam tu rasa kan. So macam tu lah cara kita tutup account Okay, baik. So itu point dia dekat sini. Kita tengokkan pula soalan kita yang seterusnya. Okay sir, yang ni macam mana ni sir? So ini adalah cerita pasal baki yang diambil pada buku perniagaan pada satu tempoh perakaunan. Okay sir. So cerita dia macam mana ni sir? Okay, cerita dia ada aset sebanyak 50,000 dan liability tanggungan 17,590. Okay sir, that's the asset, that's the liability. Tapi tiba-tiba soalan kat sini tanya, apa modal awal perniagaan? Macam mana cerita tu sir? So modal awal perniagaan ni dia tak ada apa pun. You kena susun dia. You kena susun ikut dia punya susunan nak buat apa? Nak buat dia punya kiraan tu. Okay sir. Tapi cerita dia sir, cerita dia, okay, this time dia dapat rugi. Dia rugi. Rugi ni simple je, letak negatif. So 5950. So itu konsep dia kat sini. Okay, mari kita tengokkan cerita dia. Okay, daripada dia punya cerita ni, okay, dia tanyalah, what is the modal awal? Okay, tengok cara tulis dia. Okay. First kali, you boleh tahu modal akhir. Modal akhir adalah ambil aset tolak liability. Macam yang saya bulatkan kat sini lah. Ambil aset tolak liability, you akan dapatlah satu value ni. Okay sir, dapat dah sir, 32,000 something lalala ni sir. Okay, dah dapat tu kan. Lepas tu tolak dengan ambilan. Sir, tapi dalam cerita ni dia tak cerita sir. Tak apa lah, dia tak cerita, so tak ada lah. Lepas tu tolak dengan modal awal, which is benda yang kita cari ni. So tolak dengan modal tambahan, which is tak ada mention juga dalam story ni. Okay, so nanti barulah dapat untung rugi kita. Okay, so macam tu lah sir. Baru dapat untung rugi. And then dalam cerita ni dia rugi. Remember, kalau rugi letak saja dalam negatif. Okay sir. So macam mana nak kira modal awal tu sir? Well, dia akan jadi macam ni lah. Jalan kerja dia akan jadi macam ni Tengok sebab sesuatu. So modal akhir dia kita dah tahu dah 32,410, right? Lepas tu nak tolak ambilan tak ada, tolak modal tambahan tak ada, tapi dia kena tolak modal awal. Dan value dia akan jadi, iaitu dia akan rugi 5,950. Okay, now, yang ini satu perangkap, satu point yang you kena tengok betul-betul. Ni point dia. Bila nak cari modal awal ni, boleh buat macam ni tau. Okay, boleh buat macam ni, tapi tengok betul-betul tau. Kiri, kanan, tukar tempat. Alright, it's kiri, kanan, tukar tempat. Yang ni semasuk sikit lah algebra, sorry Okay, jadi dia akan jadi 32410. Jangan tolak dengan 5950 equals to modal awal. Kalau macam ni salah tau. Kenapa pula sir? Sebab kan dekat sini tolak, ini negatif, so dia akan jadi 2 kali. Sir, dia akan jadi macam ni sir. 32410 tolak sir. Betul.
dia akan jadi double lah, negatif lah. Oh, okey, sir. So baru dapat, sir. Baru dapat lah. So nanti dapatlah nilai dia akan jadi 38360. Okey. Macam ni saya tunjuk sikit lah. Yang ni setakut sikit sebenarnya. Tak apa, saya tunjukkan cara tekan dia lah. Sebab benda ni kalkulator boleh bawa. So what you do is, tengok, tekan dia sebiji macam ni je. 32410, you tolak dengan negatif 5950. Buat macam tu. Oh, ya rasa. Kalkulator dia boleh faham tau kalau negatif 2 kali tu. Pakai kalkulator je. Ni tips lah. Kalau nak senang buat macam tu dah. Okey, so saya dapat tu, sir. So clear lah cerita kita. So modal awal dia adalah 38. Ya ke, sir? Boleh check. Okay, boleh check macam ni. Cara nak check dia, sebab kita dah tahu dah kan modal awal dia tu kan. Letak 38360. Ambil nilai ni, tolak nilai ni, mesti dapat negatif something ni. Okay, so macam tu lah, sir. So macam tu lah. Baik. Let's go kepada lagi satu. Yang ni macam mana pula, sir? Okay, so ini adalah cerita dia. Dia buku perniagaan Encik Amin. Okay, seorang peruncit pada 31. So you nampak kan kat sini kita ada untung kasar. Kita ada gaji. Gaji ni yang dia bayar lah. Untung kasar ni maksudnya untung yang belum bersih lagi. Untung ni senang kata, untung kasar ni untung tak boleh bawa masuk bank lagi. Dia ada kos-kos yang nak kena tolak nanti. Dia ada sewa, dia ada ambilan dan dia ada komisen diterima. Komisen ada dua ya. Komisen diberi, duit dia keluar. Komisen diterima, duit dia masuk. Komisen ni bahasa mudah dia upah lah kalau nak senang. Bahasa mudah dia upah. It's a upah. Oh, upah je. Upah. So komisen, kalau komisen diterima, dia ni je lah. Dia dapat je lah. Oh, okay, sir. So macam mana ni? So, apa hal dia rugi ni, sir? So tiba-tiba berapa jumlah kerugian? Okey, tak apa. Let's tengok dia punya cerita tu. Macam mana yang dia boleh katanya dapat rugi. Okey, dia macam ni. If you nak tengok benda tu untung atau rugi, first tengok biru ni. Biru yang saya buat ni. Biru ni apa, sir? Biru ni adalah dia punya hasil. Dia punya untung kasar ataupun hasil. So ini memang untung kasar lah kan. Untung dia. Okey, masih untung. Lepas tu komisen ni adalah hasil. So dua-dua ni adalah duit masuk. So that's why saya tambah jadikan biru ni, dia akan jadi 24700. Okey. Lepas tu kita akan tolak yang merah. Merah adalah segala jenis belanja. So gaji adalah belanja sebab dia kena bayar dia punya staff. Sewa adalah belanja sebab dia kena bayar sewa bangunan dan sebagainya, tempat-tempat dia simpan stok. Okey. Sir, habis ambilan ni kenapa tak ada, sir? Ambilan adalah trick. Ambilan adalah sejenis trick kat sini. Sebab ambilan ni dia bukan hasil, dia bukan belanja. Oh, dia adalah ambilan. Ambilan ni nanti mungkin dia ambil tapi dia hanya letakkan di tempat lain. So dia tak jadi duit keluar, dia tak jadi duit masuk. Nampak tak? Lah, sir. Yang lain tu memang confirm duit keluar, duit masuk. Oh, so ambilan ni tak payah, sir. Tak payah. So ambilan ni tak kisah, tak kira lah. Oh, so kiranya dia ada sebagai pengacau sahaja. Ini yang saya kata aras tinggi tadi. Kita kena applicate. Kita kena mengenal pasti. Oh, rupanya tak pakai tu, sir. So itulah konsep dia. Okey. Jadi ambil lah biru tu, semua untung kasar dengan hasil, tolak dengan semua belanja kita dan dia akan jadi 500 dan 500 tu negatif. Negatif is an indicator kepada rugi. Okay, sir. So dia rugi 500, sir. So kat sini story dia adalah rugi sebanyak 500. Okay. Alright. Dapat, sir, macam tu, sir. So macam mana kalau dia katakan nak dapat untung tu, sir? Contoh ada soalan tanya kan. Okey. Apakah yang perlu dilakukan Encik Amin untuk mendapat untung sebanyak 500? Contoh tiba-tiba dia bagi you nilai ni, dia kata macam mana dia nak dapat untung sebanyak 500. Okey, jadinya ada dua cara kalau pakai kat sini. Kalau dia nak untung 500, dia tak boleh tambah 500.
Sebab apa, sir? Sebab inilah konsep balance tadi, kredit debit. Tadi dia rugi 500. Kalau, contohnya ni kosong ni kosong, ni kira kosong. So, dia tadi rugi 500. So, kalau you tambah 500, dia baru jadi kosong, betul tak? Kalau dia kosong, ada untung tak? Lah, sir, it's not untung at all. Dia baru kosong. Ya. So, kalau dia nak untung 1000, you kena ambil, kalau you, contoh untung 1000 pula, untung 500 kan. Kalau dia nak untung 500, so first you kena bayar dia punya rugi 500 tu dulu, then tambah lagi untung 500. So 500, it's gonna be 1000. Nampak kat situ? Okay sir, macam tu sir. So itu konsep dia. So daripada situ, you faham lah. Okay, so jawapan dia boleh jadi apa, sir? Jawapan dia boleh jadi, dia kena tambah untung kasar dia sebanyak 1000 atau tambah komisen yang diterima sebanyak 1000. So macam itulah kalau soalan minta adjustment. So you kena nampak macam tu. Kena buat pengiraan sikit, sir. Kena buat kiraan sikit lah. So itu kalau tambahan question lah. Baik, so itu cerita dia untuk perniagaan ni. Okay, mari kita tengokkan teruskan pula kepada seterusnya. Baik. Yang ini dia ada sedikit cerita, story kan dia dululah. What is going to happen around here. Okay. Tertekan dah. Okay, okay, baik. So dekat sini, we are talking about nisbah semasa ataupun current ratio. Okay, dalam current ratio ni, yang depan ni adalah duit kita ataupun aset. Yang belakang adalah liability ataupun kita punya tanggungan. Berapa kita kena tanggung tu. Okay, so dalam cerita ni, sir, lebih kurang macam ni lah. Untuk setiap RM1 hutang, company Zaleha ni ada kekuatan sebanyak RM2.05 untuk cover hutang tu. So kiranya, sir, untuk RM1 hutang, dia ada kekuatan RM2.05 untuk cover the hutang. Wow, okey, sir. Macam itulah. Okay. Lepas tu untuk Aisyah pula, konsep yang sama. Tapi untuk Singgit, dia ada kekuatan cover RM8 sahaja. So dalam cerita ni, kedua-dua company ni bagus. Sebab dia boleh cover dia punya hutang ataupun dia punya liability. Cumanya, untuk round yang first ni, Zaleha tu yang better. Okay, sebab dia ni, sebab dia ada RM2.5. So lagi better daripada RM8. It just makes sense, right? It just makes sense lah on that. Okay, yang kedua pula, we are talking about the pulangan atas modal. Pulangan modal ni maksudnya berapa dia punya modal, tapi lepas tu bila dia berniaga, berapa dia dapat balik. Okay, contoh. Senang kata, kalau 25% ni, cara kira dia macam ni lah. Ini saya tambah soalan lah. Contoh lah dia tanya, ceritanya, modal dia adalah RM50,000. Kalau RM50,000, lepas tu pulangan dia 25%, maksudnya jadi berapa, sir? Macam ni cara kira dia. What you do is, tekan macam ni. Kita ada 50,000. So, duit kita 50,000. Pulangan 25, positif, right? So, tambah pula, darabkan saja dengan 125. Perasan tak saya tunjuk kat sini? Dia ada, tiba-tiba tambah 100, sir. Kalau 100%, maksudnya pulangan dia sama. 100 tu maksudnya pulangan dia sama. Tapi kalau ada 25%, maksudnya ni 100 tambah 25, sir. Lebih kurang macam tu lah. So ni cara kira dia. Tekan je macam saya buat ni. So dia akan dapat. So nanti, sir, kalau macam ni, dia akan dapat 62,500, sir. Jadi kalau dia minta dari segi nombor, macam ni lah cara kira dia. Tapi yang ni dia tak minta lah. So kalau dia tak minta, tak payahlah. Cumanya suggest bagi tahu sebab kadang-kadang saya nampak soalan tu dia ada minta. So macam tu. Pulangan atas modal 25, maksudnya bagus, positif. Pulangan atas modal 37, lagi bagus. Contoh mudah dia macam ni. Modal ini 100,000, pulangan dia 125,000, which is bagus tak? Bagus lah. Memang mantap lah. So that is number one. Yang kedua pula, dia punya modal 100, lepas tu dia dapat 137, which is lagi lah bagus kan. So macam tu.
So itu konsep ataupun permainan dia dekat sini. Okey sir, lepas tu sir, okey, so dah nombor 2 pun kita dah faham dah pulangan atas modal dia. Dan yang ketiga adalah kadar pusing ganti inventory. Maksudnya stok dia tu berapa kali dia boleh pusing. Setahun dia pusing 3 kali, setahun dia pusing 5 kali. So dekat sini ini better tau. Ini better, maksudnya stok dia cepat habis. Stok dia cepat habis, dia kena ganti. Stok dia cepat habis, dia cepat ganti. So itu kadar pusing ganti itu. Dan kat sini pun betul, Aisyah is better. Okey, jom kita tengok kan dia punya cerita ataupun what is the, orang kata apa, dia punya ni lah, dia punya perbandingan antara both tu. Okey, dia kata apa? Perniagaan Zaleha lebih cekap berbanding perniagaan Aisyah. Is it true perniagaan Zaleha yang lebih cekap mengurus perniagaan? Macam yes, sebab ada satu yang dia better. Tapi kena ingat, Aisyah pulangan atas modal dia lagi bagus. Apa ni pusing stok sampai 5 kali. Bayangkan setahun 5 kali, lagi bagus. So A ni bukan salah tau, tapi diragukan. It's not salah but it's not betul. Dia macam tu. Okey. So, kalau macam tu, tak apa, kita tengok dulu. Okey. Pelabur lebih minat untuk perniagaan Zaleha berbanding Aisyah. Kalau cerita pelabur akan tengok pulangan atas modal. Sebab dia nak tengok, kalau dia bagi 100, dia dapat balik berapa. Pelabur dia tengok itu je. Oh, kalau macam gitu, bukan Zaleha se. Ya, sepatutnya melabur dalam perniagaan Aisyah lah. So, nombor B ni salah lah. B tu macam, not so much lah. Okay, yang ketiga pula. Yang ketiga, Aisyah tidak mampu, keyword, tak mampu bayar hutang jangka pendek. Confirm salah. Kenapa salah se? Kalau mampu tak mampu bayar hutang ni, kita tengok dekat current ratio. Ya betul, nisbah untuk Aisyah tu lebih rendah sikit pada Zaleha. Tapi mampu tak dia nak bayar? Mampu. Because ini 1.8. So masih ada kemampuan lagi. Masih lebih daripada liability. Okay. So saya nampak sir. So last keupayaan Zaleha bayar hutang jangka pendek lebih tinggi berbanding Aisyah. Ya, yang ini baru tepat. Yang ini memang paling tepat sebab perniagaan Zaleha nisbah dia 2.5 kepada 1. Maksudnya kalau tiba-tiba dia nak bayar hutang ke apa kan, memang aset dia banyak dan lebih besar untuk mampu dia bayar hutang. So macam itulah konsep dia. Okey kawan-kawan. So kita dah berjuang, kita dah tengok segala macam cerita, segala macam konsep dalam akaun ni. I hope you learn something and enjoy belajar sama-sama ni. Okay, apa-apa pun, do your best, good luck. Kita jumpa lagi nanti. Take care.